Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Alif Nakiuddin bin Muhammad Sabri, bernombor metrik D202311106734. Hari ini saya ingin menerangkan tentang jenayah dalam kalangan remaja. Pengenalan. Jenayah merujuk kepada perbuatan yang menyalahi undang-undang pemerintahan. Dalam konteks Malaysia, jenayah telah dikaitkan dengan pengaruh negatif dari pihak media massa seperti televisyen dan internet yang dapat mempengaruhi peningkatan jenayah di kalangan remaja dan kanak-kanak. Agenda terjadinya masalah ini terdiri daripada 3 faktor, iaitu faktor sosial, faktor individu serta faktor ekonomi. Faktor sosial. Faktor sosial yang pertama iaitu keluarga. Keluarga merupakan faktor yang boleh menyumbang kepada perilaku jenayah remaja, termasuk keadaan keluarga yang tidak stabil, kekurangan pengawasan, konflik dalam keluarga dan pelanggaran prinsip moral dan etika. Selain itu, rakan sebaya juga terdorong dalam faktor sosial. Pengaruh yang negatif daripada rakan sebaya seperti terlibat dalam kumpulan jenayah atau kumpulan yang merosakkan boleh memberi kesan yang ketara kepada tingkah laku remaja dengan ajakan rakan sebaya yang tidak elok ataupun negatif akan merosakkan diri mereka. Faktor yang kedua ialah faktor individu. Faktor individu yang terdorong seperti gangguan emosi dan mental. Contohnya, remaja yang mengalami masalah emosi atau mental mungkin menggunakan aktiviti jenayah ini sebagai cara untuk mengatasi atau melarikan diri daripada masalah mereka. Contohnya, mereka beranggapan bahawa aktiviti jenayah ini adalah seronok dan sesuatu yang sangat gempak bagi mereka. Selain itu, kurangnya pendidikan juga perlulah ditekankan. Contohnya, faktor lain yang boleh menyumbang kepada perilaku jenayah ialah ketidaktahuan atau kekurangan pendidikan formal. Contohnya, budak-budak remaja ini tidak tahu bahawa aktiviti jenayah ini sangatlah bahaya dan sangatlah merosakkan jiwa mereka, kerana aktiviti jenayah ini memberi kesan yang sangat buruk kepada diri mereka. Faktor yang terakhir iaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi iaitu kemiskinan. Remaja yang hidup dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil atau kemiskinan mungkin mengalami tekanan untuk mencari cara yang tidak sah untuk memenuhi keperluan mereka. Sebagai contoh, mereka yang hidup susah perlulah mencari duit untuk meneruskan cara hidup mereka. Kadang-kadang dengan cara hidup mereka itu dengan cara merompak, mencuri itu adalah satu sumber mereka untuk makan dan minum. Selain itu, peluang pekerjaan yang terhad. Remaja tidak mempunyai pekerjaan. Ini boleh mendorong mereka untuk terlibat dalam jenayah sebagai cara untuk mendapatkan wang alternatif. Namun begitu, pasti adanya langkah untuk mengatasi. Antaranya, langkah untuk mengatasi terbahagi kepada 3 cara, iaitu peranan keluarga, pendidikan serta penguatkuasaan undang-undang. Langkah mengatasi yang pertama iaitu penguatkuasaan undang-undang. Pihak berkuasa perlulah meningkatkan
penguatkuasaan undang-undang untuk menangani gejala sosial ini. Langkah ini termasuk penggubalan undang-undang yang lebih tegas dan pelaksanaan hukuman yang sesuai bagi mereka yang terlibat. Selain itu, peranan keluarga juga amatlah penting kerana keluarga memainkan peranan penting dalam mencegah gejala sosial. Mereka perlu memberi perhatian dan pengawasan yang mencukupi terhadap anak-anak mereka serta memberi tunjuk ajar yang betul kepada anak-anak mereka. Dengan memberi tunjuk ajar yang betul, anak-anak dapat mengenal sesuatu perkara yang betul dan yang salah. Langkah seterusnya melalui pendidikan. Melalui program pendidikan dan kesedaran, remaja perlu diberi pemahaman yang jelas tentang bahaya dan konsekuensi negatif dari terlibat dalam gejala sosial seperti gangsterisme dan jenayah. Kesimpulannya, keluarga merupakan peranan penting dalam membentuk sebuah anak-anak itu. Selain itu, pentingnya juga faktor pendidikan ini juga melalui penekanan oleh guru-guru kepada anak muridnya supaya anak muridnya dapat membentuk dan menjadi warga negara yang sihat. Sekian, terima kasih.